Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada petang ini kita akan teruskan lagi pembelajaran PDPR kita untuk subjek ibadat bagi darjah 4. Kita masih lagi dalam pelajaran yang sama iaitu dalam pelajaran yang ketujuh yang bertajuk najis dan cara menghilangkannya. Baiklah para pelajar, kita akan sambung lagi pelajaran kita tentang tajuk najis dan cara menghilangkannya. Jadi pada hari ini, pelajaran kita yang pertama, kita akan lihat dahulu kepada najis mughallazah dan cara menyucikannya. Najis mughallazah ialah najis anjing ataupun babi dan keturunan salah satu daripada keduanya. Okey, kita lihat pula bagaimanakah cara untuk menyucikan najis mughallazah. Yang pertama, basuh najis dengan air mutlak ditambah dengan tanah sebanyak 1 kali. Kemudian, yang kedua, basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Kemudian yang ketiga, jika dibasuh pada air mengalir dan keruh, lalukan sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat, jika najis tidak dapat dihilangkan selepas 7 kali basuhan, hendaklah ditambah 6 kali lagi. Okey, seterusnya yang terakhir, yang kelima, jika najis terkena pada bumi iaitu tanah, tidak wajib basuh dengan air tanah. Ini adalah cara bagaimana menyucikan najis mughallazah. Seterusnya, arak yang menjadi cuka secara sendirinya. Ia menjadi suci apabila ia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Apabila arak tersebut bertukar menjadi cuka dengan sendirinya, ianya adalah suci. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimanakah keadaan cuka yang najis dan suci. Yang pertama, jika dimasukkan tuak iaitu arak di dalam cuka dan tidak menjadikan mabuk, dikira suci. Tetapi jika memabukkan, ianya adalah najis. Seterusnya yang kedua, cuka yang menjadi suci menyebabkan bekasnya juga menjadi suci. Apabila cuka tu suci, maka bekasnya juga adalah suci. Seterusnya kita pergi pula kepada hadas. Hadas ialah keadaan yang tidak suci pada orang yang telah baligh dan berakal. Okey, kita lihat pula bahagian hadas. Hadas terbahagi kepada dua bahagian iaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh bagi hadas kecil ialah keluar sesuatu daripada dua jalan iaitu kubul atau dubur seperti air kencing, kentut, tahi dan sebagainya. Misal lainnya, tersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik, tidur yang tidak tetap dua punggung, hilang akal dengan sebab gila ataupun mabuk dan menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Bagaimanakah cara kita menyucikan hadas kecil? Adalah dengan disucikan dengan berwudu. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada contoh-contoh hadas besar. Bagi lelaki dan perempuan adalah dengan melakukan persetubuhan ataupun keluar mani. Tetapi bagi perempuan sahaja adalah apabila keluar darah haid, darah yang keluar dari faraj perempuan tiap-tiap bulan, okey, ataupun nifas iaitu darah yang mengiringi kelahiran, ataupun wiladah iaitu kelahiran yang belum sampai waktunya. Itu adalah contoh-contoh hadas besar. Bagaimanakah cara bagi menyucikan hadas besar? Adalah dengan disucikan dengan mandi wajib. Baiklah, seterusnya mari sama-sama kita lihat antara perkara-perkara yang haram ketika berhadas besar. Okey, perkara yang kita tidak boleh lakukan iaitu haram apabila seseorang tu berhadas besar. Yang pertama, menunaikan solat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Tidak haram ataupun tidak makruh membaca Injil. Seterusnya, yang ketiga, menyentuh dan membawa Al-Quran. Seterusnya yang keempat, tawaf. Seterusnya perkara yang haram ketika berhadas besar. Yang kelima ialah sujud syukur. Seterusnya yang keenam, sujud tilawah. Yang ketujuh, membaca khutbah Jumaat. Dan yang ke-8, diam iaitu tetap di dalam masjid. Ini adalah merupakan perkara-perkara yang haram ketika berhadas besar.
Okey, seterusnya kita pergi pula kepada perkara haram ketika hadas kecil. Yang pertama, menunaikan solat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sujud syukur dan sujud tilawah. Seterusnya, perkara yang haram ketika berhadas kecil. Yang keempat ialah membaca khutbah Jumaat. Dan yang terakhir, perkara yang haram ketika hadas kecil iaitu menyentuh dan membawa Al-Quran. Okey. Jadi setakat tu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan najis dan cara menyucikannya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita pada hari dan masa yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.